Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafizul Husni bin Azhar bernombor metrik C18A044. Pada video kali ini kami akan mengetengahkan sebuah kajian kami yang berjudul Teori Sistem Pemikiran Bersepadu 4K, aplikasikan mesej pengarang dalam novel Beruk karya Azizi Haji Abdullah. Nak tahu lebih lanjut? Jom saksikan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, novel yang berjudul Beruk ini sememangnya telah dihasilkan oleh Azizi Haji Abdullah yang merupakan penerima Sirat Award pada tahun 1988. Novel ini telah dicetak oleh Al-Amin Soft Holding Sdn Bhd pada tahun 2010. Secara tidak langsung, novel ini telah menerima anugerah Hadiah Sastera Perdana Malaysia pada tahun 2010-2011. Kategori novel kanak-kanak. Bagi memudahkan kajian ini, pengkaji akan mengaplikasikan teori sistem pemikiran bersepadu 4K ataupun lebih dikenali sebagai SPB 4K. Teori ini sememangnya dapat menganalisis pemikiran pengarang yang terkandung di dalam sesebuah karya yang dihasilkan. Teori ini membincangkan perihal pemikiran seseorang pengarang yang terkandung dalam karya yang dihasilkan. Oleh itu, teori ini melihat kepada 4 aspek pemikiran, iaitu pemikiran kerohanian, pemikiran kebitaraan, pemikiran kesaintifikan, dan pemikiran kekreatifan. Terdapat 2 objektif kajian yang dapat dikemukakan oleh pengkaji, antaranya mengenal pasti pemikiran yang terkandung dalam novel Beruk karya Azizi Haji Abdullah dengan mengaplikasikan teori sistem pemikiran bersepadu 4K, dan yang kedua, menganalisis isu pendidikan yang digarap dalam novel Beruk menggunakan teori SPB 4K. Apabila menyentuh perihal pemikiran kerohanian, perkara ini dikatakan sebuah pemikiran yang amat suci, luhur dan tinggi martabatnya. Oleh yang demikian, pemikiran ini berhubung dengan keimanan, ketauhidan dan kepercayaan manusia terhadap keesaan dan kebesaran Allah. Sebagai contoh, Azizi Haji Abdullah telah menyisipkan pemikiran kerohanian ke dalam novelnya yang berjudul Beruk. Pengarang telah menerapkan watak seorang budak lelaki yang bernama Alias melaksanakan solat di sisi ibunya supaya ibunya dapat menegur kesalahan yang dilakukan ketika menunaikan solat. Perkara ini secara tidak langsung memaparkan pemikiran kerohanian pengarang di dalam novel ini, di samping menonjolkan elemen pendidikan terhadap ibu bapa kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Nama saya Cik Nur Atira Auni binti Cik Hashim bernombor metrik C18A0049. Seterusnya, pemikiran kebintaran. Pemikiran kebintaran adalah salah satu aspek yang terdapat dalam teori SPB 4K. Menurut Yusuf Hassan 2007, pemikiran kebintaran dikatakan lahir daripada perkataan bintaran yang menerapkan maksud gemilang, terbilang dan cermelang, atau membawa maksud kepada pembentukan aspek fizikal otak yang mempunyai bentuk, struktur, fungsi dan bahagian yang tersendiri. Pemikiran kebintaran ini berkait rapat dengan organ dalaman manusia, iaitu proses kepintaran otak atau akal fikiran manusia. Dalam novel Beruk ini menampilkan aspek pemikiran kebintaran melalui perbuatan, tindakan dan pendidikan. Walaupun Alias masih kanak-kanak sekolah rendah, namun pemikiran yang ditunjukkan olehnya adalah sangat bijak seperti orang dewasa yang berfikiran matang. Meskipun seseorang itu masih berada dalam lingkungan kanak-kanak, tetapi tidak mustahil untuk mereka berfikir seperti orang dewasa kerana mereka sudah mendapat pendedahan persekitaran dan sosial emosi. Pertama, kebintaran kanak-kanak dalam melakukan tindakan. Golongan kanak-kanak itu yang pintar dan cergas dikatakan kebolehan mereka adalah amat tinggi berbanding dengan rakan sebaya mereka. Dalam novel ini, seorang kanak-kanak
yang status kehidupannya yang miskin dan selalu dibuli dari segi emosi. Namun, dia tetap bersemangat dalam meneruskan pelajarannya meskipun rakan-rakannya menghina status kehidupannya. Kanak-kanak ini boleh dikatakan sebagai watak yang mempunyai fikiran yang bijak dalam bertindak. Walaupun sudah dibuli, dipukul oleh gurunya sendiri sehingga mencederakan fizikalnya, akan tetapi dia tetap menghormati dan menyayangi gurunya dan sanggup menipu diri sendiri yang berada dalam keadaan kesakitan. Isi yang kedua, kepintaran kefahaman seekor beruk. Seterusnya, pemikiran kepintaran merujuk kepada haiwan yang pintar. Haiwan ini sudah semestinya dikatakan tidak mempunyai akal fikiran. Namun begitu, haiwan juga mempunyai nilai perasaan, emosi dan kefahaman. Kefahaman haiwan ini apabila terjadinya interaksi antara dua pihak. Novel ini juga ingin menyampaikan bahawa haiwan boleh berinteraksi lantas memahami manusia. Sebagaimana watak Pon, iaitu buruk alias. Pon sentiasa menjadi sahabat alias semasa susah dan senang. Pon dikatakan haiwan yang pintar kerana patuh dan faham arahan yang diberi oleh alias. Isi yang ketiga, kepintaran dalam pendidikan. Penampilan watak-watak yang beraksi dalam penulisan. Dengan kepintaran dan kecemerlangan dalam pendidikan, kelahiran seorang insan yang tidak semestinya dilahirkan semuanya diberikan otak yang pintar, cepat bertindak dan cergas. Ada juga segelintir manusia yang mempunyai masalah kelembapan dalam proses pembesaran, bercakap dan pembelajaran. Alias merupakan seorang budak yang miskin tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Kehidupan yang dikatakan serba kekurangan. Tambahan pula ibunya terlantar sakit, lumpuh dan ayahnya pula sudah meninggal dunia. Oleh adanya kelemahan ini, alias telah memanfaatkan akal yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya dengan mentelaah pembelajaran khususnya subjek matematik. Saya Ifa Yohanis binti Roslan, nombor matrik C18A0059. Pemikiran kesaintifikan menurut Muhammad Yusuf Hasan adalah sebagai manusia, kita perlu mempunyai pemikiran yang logik, tepat, berdasarkan fakta dan angka. Selain itu, kita perlu mempunyai hujah, objektif, dalil dan bukti. Melalui pemikiran kesaintifikan berdasarkan novel beruk, kita dapat melihat sikap rasional dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak, di mana anak merupakan harta yang tiada tanding nilainya dengan harta benda yang lain yang dimiliki. Namun, sebagai seorang anak juga, mestilah memikul tanggungjawab dengan memainkan peranan yang sepatutnya terhadap ibu bapa. Di mana alias, iaitu watak utama dalam novel beruk ini, telah menggalas tanggungjawab sebagai seorang anak yang berdikari apabila dia berusaha mencari rezeki dengan mengambil upah memetik buah kelapa yang dikerjakan oleh Pon, iaitu beruknya, di kebun Pak Din. Upah yang diberikan oleh Pak Din telah alias belikan makanan, keperluan dapur serta ubat-ubatan untuk ibunya yang lumpuh di rumah. Selain itu, sikap rasional dalam mengawal perasaan, di mana mengawal perasaan dalam satu-satu keadaan merupakan sesuatu yang amat sukar. Namun begitu, sekiranya kita mampu untuk menahan perasaan sebegitu, ia merupakan sikap yang terpuji dan merupakan salah satu sikap yang dituntut dalam Islam. Hal ini bersangkut paut dengan tindakan Cikgu Sunat yang bertindak melampaui batas dan di luar kawalannya, di mana beliau telah menampak alias akibat dari kehadiran alias yang lambat ke sekolah kerana mencari beruk peliharaannya yang hilang. Sesungguhnya,
Seorang pendidik itu ibarat lilin yang akan menerangi orang lain yang dalam kegelapan. Oleh hal demikian, kita hendaklah sentiasa merendah diri serta akur dan menghormati sesiapa sahaja yang telah memberi ilmu dan berkongsi ilmu. Dan tindakan alias yang meminta maaf kepada Cikgu Sonan adalah satu sifat yang terpuji dan harus dicontohi. Saya Fatih Izzati binti Abdul Hamid, C18A0061. Okey, seterusnya pemikiran kekreatifan. Menurut Muhammad Yusof Hassan 2004, pemikiran kekreatifan adalah sebuah pemikiran yang tersusun, sistematik dan berdasarkan kepada kaedah saintifik. Okey, pemikiran ini merupakan hasil daripada aktiviti otak, akal atau minda. Saintifik pula bermaksud satu sistem atau susunan dalam proses pemikiran. Melalui novel Beruk karya Azizi Abdullah 2010, beliau memperlihatkan ciri pemikiran kekreatifan kerana kerap kali menggunakan salah satu unsur emosi dan perasaan dalam binaan novel ini. Pemikiran kekreatifan yang diperlihatkan oleh Azizi Abdullah menerusi petikan di dalam buku tersebut ialah: angin malam di kampung itu bagaikan mati. Dari sungai tidak berhembus, dari sawah di kejauhan tidak terasa. Dari sudut kampung juga tidak berangin, sepi malam hanya terdengar suara cengkerik. Sesekali burung hantu bersautan. Kadang-kadang kesepian itu diganggu oleh bunyi pukulan gendang silat di hujung kampung. Melalui petikan ini, pemikiran kekreatifan yang diperlihatkan adalah keindahan dan kecantikan bahasa yang digunakan. Hal ini kerana pemikiran kekreatifan merujuk kepada pemikiran yang bersifat literal yang bermaksud inovatif, kreatif, idea baharu, kesenian, keindahan dan kecantikan. Menerusi video ini dapat disimpulkan bahawa berdasarkan novel Beruk karya Azizi Abdullah ini mempunyai daya tarikan tersendiri lantas menghidangkan pemikiran yang menarik kepada halayak pembaca. Oleh sebab itu, pengkaji menyarankan supaya setiap individu yang membaca novel ini seharusnya mementingkan pendidikan dalam kehidupan, di samping memantapkan lagi pemikiran sebagaimana yang terkandung menerusi teori SPB 4K agar dapat menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan negara pada satu hari nanti.